ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Ayat yang ke-30 hingga seterusnya itu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Aula laka fa'aula. Thumma aula laka fa'aula. Sadaqallahul azim. Dan dia tidak mahu membenarkan Rasul dan Quran dan tidak mahu mengerjakan salat, tetapi dia mendustakan Rasul yang paling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada ahlinya, kepada keluarganya dengan belagak sombong. Kecelakaanlah bagimu wahai orang-orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu wahai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Muslim-muslimat dalam hati dan dikasih wasiat. Juga yang terdahulu kita telah lihat kaitan ayat yang ke-29, iaitu peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Wal tafatis saqu bisaq. Wal tafatis saqu bisaq maknanya dan dia yakin bahawa semuanya, dan bertautlah betis kanan dan betis kiri dan betis kanan, sebagai menunjukkan pengakhiran umur seseorang itu. Di sana ada berbagai-bagai tafsir berkaitan dengan wal tafatis saqu bisaq. Seperti contohnya ditulis oleh Imam Al-Mawardi yang tafsirnya An-Nukat wal Uyun. Perkataan waltafatis saqu bisaq ini merujuk sama ada kaitan antara dunia dan juga akhirat, seperti kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ataupun bertimpa-timpanya kesukaran dan bala. Itu yang dimaksudkan sebagai kurabul maut, sakaratul maut. Ini merupakan pandangan Ikrimah, Mujahid dan juga pandangan Hudzaifah bin Anas. Yang ketiga mengatakan bahawa perkataan waltafatis saqu bisaq ini adalah merujuk kepada kedua lagi menggerakkan tubuhnya. Saya rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Pandangan keempat pula disebut oleh Imam Al-Mawardi, dan pandangan ini merupakan pandangan Ibn Zaid. Ijtima' amraini syadidaini alaihi. Berhimpunnya dua keadaan, dua golongan ke atas seorang yang hampir mati. Pertama, golongan yang menyiapkan jasadnya, dan yang kedua, malaikat yang ingin mengambil ruhnya, yang bawa ruhnya pergi. Nampaknya tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, gambaran orang meninggal dunia telah kita bincangkan pada kuliah terdahulu. Bagaimana nak mendapat husnul khatimah, apakah sebab seorang itu ditimpa su'ul khatimah. Itu soal antara doa Nabi SAW yang sering Nabi amalkan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kuliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kuliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, perelokkanlah kesudahan hidup kami dan berilah ganjaran kepada kami terhadap semua musibah yang berlaku dalam hidup ini. Baik, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ini adalah keadaan kematian. Sampai Rasulullah SAW sendiri pun menghadapi sakaratul maut, yang kita sedia maklum. Kemudian dalam ayat yang kita lihat di sini, ayat 30, Allah menggambarkan ila rabbika yawma idzinil masaq wala saddaqa wala shalla. Kepada Tuhannya lah dia akan dihantar, kepada Tuhanmu lah dia akan dihalau. Al-masaq ini merupakan gambaran kematian seorang manusia terkutuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan musuh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah reda rasa bencinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia Abu Jahal Al-Makhzumi. Kebanyakan para ulama tafsir mengatakan sebab nuzul ayat ini kerana Abu Jahal, bahawa dia telah pun datang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ni seorang berani. Nabi telah pun memegang leher bajunya, cekak lehernya, dan Nabi telah pun bersabda kepadanya, aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Abu Jahal ni seorang tegap dan kuat, tapi ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berani daripada beliau. Ini sifat berani merupakan sifat yang terpuji. Berani kerana benar untuk bertahan dengan akidah. Kita biasa melihat dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tuan-tuan perempuan ada peluang, jadi kita satu kitab yang menarik tentang sirah Nabi, namanya Al-Habib.
Al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah terjemahan dari buku asal yang berjudul Hadzal Habib Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhib, karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Yang sering juga kita rujuk pandangan beliau dalam menulis tafsirnya bernama Tafsir Al-Aisar. Dihitung, dihimpunkan sifat keberanian heroik Nabi Muhammad SAW ni yang luar biasa. Surah Allah menurunkan ayat sebagai contoh dalam surat Nisa, faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa harudil mu'minin. Berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah, jangan engkau tidak dibebankan melainkan atas dirimu sendiri, dan motivasikanlah orang-orang beriman untuk berperang. Berilah galakan kepada mereka, berilah kepada mereka ni apa yang sebagai ajaklah mereka, bangkitkan dalam diri mereka ni semangat jihad. Antara bukti keberanian Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan, apabila kita bercerita tentang keberanian Nabi menegur, bahkan mencekik leher, mencekak baju si Abu Jahal ini, Abu Ali bin Abi Talib pernah menyatakan bahawa idza hamiyal watis kunna tabaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bila sedang berkecamuk hebat perang dan semua orang dalam keadaan ketakutan, maka kami selalu berlindung di sebalik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada tikaman dan serangan musuh lawan, musuh dan lawan. Begitu juga sifat keperwiraan Nabi yang luar biasa ni dalam perang Uhud, mana semua tentera sudah pun yang berperisai lari, para sahabat semuanya terdiam. Akibat daripada dalam ketaati perintah Nabi ini, maka Nabi sendiri yang tegak berdiri macam gunung yang kukuh, sehingga para sahabat datang kembali untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu Nabi telah pun menjadi pelindung kepada mereka, bertempur sampailah perang berakhir, sehingga kekalahan yang memalukan menimpa mereka kerana melanggar perintah Nabi SAW. Begitu juga kita belajar dalam surat Taubah yang lalu, kisah perang Hunain ini bukti keberanian Nabi Muhammad SAW. Cerita-cerita keberanian Nabi ini, saudara, bawakanlah kepada anak-anak, bawakanlah kepada isteri kita, bawakanlah kepada generasi umat Islam betapa Nabi kamu merupakan seorang yang sangat berani. Dalam perang Hunain, ketika para sahabat kalah dan prajurit tentera semuanya berundur, takut menghadapi serangan musuh yang berlaku secara ambush itu, maka Nabi Muhammad SAW menghambat dan menyerang mereka. Nabi duduk atas bagal baginda lalu sabda, ana nabi wala kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah seorang Nabi, bukan penusta. Aku adalah anak kepada Abdul Muttalib, merupakan putera kepadanya. Sehinggalah Nabi telah membuat pengumuman, Al-Abbas membuat pengumuman, wahai Allah sekalian, marilah datang kembali, kerana kita sama-sama kita ada Nabi SAW, perjuangan yang kita kena teruskan. Bagi tuan-tuan, dalam perang Uhud, seorang musuh Allah bernama Ubay bin Khalaf yang melihat Nabi lalu teriak, di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Kalau dia ada, aku tidak akan selamat jika dia masih terus hidup. Dia pun memacu kudanya dengan berlagak sombong ke arah Nabi SAW. Tapi sejumlah para sahabat ni telah pun menghalangnya. Nabi bersabda kepada para sahabat, biarkan dia nak lawan dengan aku, lepaskan dia untuk melawan aku. Nabi pun mengambillah satu tombak dari tangan dia oleh kawasan. Nabi kita tak pernah bunuh seorang pun. Bagi pihak yang mengatakan bahawa Nabi ni seorang yang hauskan darah, dahagakan darah, ini dusta sebenarnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah bunuh sesiapa pun. Dan Ubay bin Khalaf ini pun ketika dia baling Nabi dengan lembing, kena melecet sikit pada lehernya, tidaklah membawa kepada kematian terus. Dia balik ke kemah, duduk beberapa hari mengatakan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia ludah aku pun tentulah mati aku. Akhirnya dia mati kesan daripada melecet itu. Psikologi yang drop yang amat sekali. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ini bukti keberanian Nabi Muhammad SAW yang sedang kita pelajari. Berani Nabi menegur Abu Jahal. Tuan-tuan yang berhati dan dikasih sekalian, ini adalah kisah yang dapat kita lihat dalam sirah. Jelas Nabi kita merupakan seorang yang cukup berani, dan Nabi telah pun menyanggah Abu Jahal di atas kejahatan kebiadabannya itu. Nabi datang, cekak lehernya, lalu dia berkata pula kepada Nabi, adakah engkau menjanjikan aku, wahai Ibn Abi Kafsyah? Dia menghina Nabi Muhammad. Jangan nak memberi ancaman kepadaku, jangan nak beri amaran kepadaku, wahai Muhammad. Jadi Allah SWT menurunkan ayat, wala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahli yatamatta. Ini Allah SWT gambarkan kisah tentang kejahatan si Abu Jahal ni. Wala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla thumma dhahaba ila Abu Jahal. Dia tidak mahu membenarkan
menolak Rasul dan Quran dan tidak mahu dengan salat, tuh orang kafir ni hatinya tertutup. Itu juga orang munafik, hatinya terlangkup, tertutup, diumpamakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman hatinya bersih macam kaca, macam leci sudut, tiada kebaikan lagi baginya, zahir ataupun batin. Dan Allah terang lagi, fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Dia tidak mahu menolak Rasul dan tidak mahu mengerjakan salat. Dia menggambar dengan surah Insyiqaq, contohnya ayat 13 hingga 14. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innahu kana fi ahlihi masrura innahu yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Lihat, sungguhnya di dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sungguhnya dia yakin bahawa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan demikian, yang benar sungguhnya Rabbnya selalu melihatnya. Tuan Abu Haq berkata daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu majma'in, "Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamattani." Dia kembali kepada keluarganya dengan berlagak sombong. Kata-kata ada dan juga Zaid bin Aslam